yang sama ni saya nak beritahu tentang, ramai orang tanya saya, hari ni orang Melayu dah bersatu padu. Ada orang Melayu dah bersatu padu. Kenapa Laskar Cyber ni seolah-olah nak jadi pemecah belah? Saya nak beritahu pada orang-orang yang saya anggap mereka ni tidak celik lagi. Memang menjadi tanggungjawab orang macam saya untuk bagi dia orang faham apa realiti sebenar. Memang betul, memang cantik UMNO, PAS, PPBM, semua bergabung. Orang Melayu semua bergabung. Memang cantik. Tapi saya nak tanya dengan tuan-tuan, sebenarnya kerajaan yang memerintah hari ini masih lagi kerajaan Pakatan Harapan atau kerajaan Perikatan Nasional? Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang memerintah hari ini masih lagi Pakatan Harapan. Cuma mereka menggunakan beberapa orang UMNO dan PAS untuk menampakkan diri mereka sebagai Perikatan Nasional. Apa bukti dia? Bukti dia pertama sekali, kalau dah tukar kerajaan, kenapa masih kekalkan Ketua Polis Negara yang dilantik oleh Mahathir? Kenapa melantik Peguam Negara yang kita tahu adik-beradik dia semua sekali geng Pakatan Harapan? Kemudian kita tengok pengurusi SPR dinaikkan pangkat pula, yang terang-terang Pakatan Harapan ni dinaikkan pangkat menjadi Speaker Dewan Rakyat, Dewan Negara. Itu Speaker Dewan Rakyat. Yang Dewan Negara yang baru lantik ni tak apalah, biarlah. Biarlah hati rakyat yatim tu. Okey jugalah. Dia pun otak dia kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak boleh pakai. Otak dia. Saya tak cakap pendirian politik dia. Pendirian politik dia nak bakar jambatan 10 kali itu terpulang. Tapi orang tua ni kadang-kadang ada guna. Nak jadi speaker tu saya tak ada bantahan sangat. Cuma Ketua Hakim Negara masih orang dia. Betul tak? Apa lagi? Peguam negara pun orang dia. Jadi kalau semua sekali kepala-kepala institusi asas negara ni masih lagi orang Pakatan Harapan, macam mana kita nak tengok penganiayaan kepada orang UMNO ni dihentikan? Kalau dia orang kata okeylah Datuk Najib ni, takkanlah Datuk Najib ni tak boleh didakwa di mahkamah kerana dia ambil rasuah apa semua. Okey, saya ambil contoh yang paling mudah, tak payah pergi jauh, diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Saya buat report ke atas pengakuan Datuk Ahmari. Dia terima duit dia kaki tangan awam, kaki tangan khazanah. Seconded to Datuk Seri Najib sebagai pegawai khas. Dia kaki tangan awam boleh terima gaji daripada swasta 25,000 sebulan, Top Solution. Dia kaki tangan awam boleh terima suapan daripada Jolo, orang yang mengarahkan dia buat tu buat ni, bagi berapa? 200,000 US dollar. Dia kaki tangan awam boleh terima 3.7 juta daripada BSI Switzerland. Dia masuk dalam akaun dia. Akaun dia. Kaki tangan awam buka akaun dekat BSI Switzerland buat apa? Bila kita buat report polis, kita kena dakwa. Sama juga dengan kes Syed Daniel. Kita pertikaikan Syed Daniel meninggal dunia. Yang langgar dia Yu William. Yu William dalam tahanan. Kemudian isteri dia ketika Yu William langgar betul-betul si Syed Daniel ni, isteri dia rakam. Persoalan dia, kenapa isteri dia rakam, benda tu dirampas, telefon isterinya dirampas, Yu William dipenjarakan, isteri dia juga di lock up juga bersama dengan Yu William. Macam mana rakaman daripada apa yang dirakam oleh isteri Yu William ini boleh keluar? Saya buat report polis, saya kena dakwa di mahkamah. Mana datang logiknya? Jadi macam mana kita nak tunduk dengan kerajaan yang zalim ni? Kes budak UN, Datuk Najib buat jamuan makan tengah hari. Kemudian dia berucap bersama dengan pelajar Universiti Melayu. Datang 8 orang budak DAP Universiti Melayu buat demonstrasi, maki hamun Datuk Seri Najib, kata Datuk Seri Najib penyamun, pencuri, perompak depan kita. Saya tengok ada budak dah berhenti tarik helmet, tak boleh tahan dengan provokasi budak-budak DAP ni. Saya berhenti, saya rampas dia punya tu,
Saya koyakkan. Sebab apa saya rampas, saya koyakkan? Pertama saya tanya dia, ini you punya ke? You punya gambar ke? Bukan you punya gambar. Gambar ni gambar Datuk Najib. Dan gambar ni tuan-tuan sudah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Ipoh sebagai bersifat provokasi, menyakitkan hati dan berunsur hasutan. Dan diputuskan apa ni, orang yang melukis ni pun dijatuhkan hukuman denda RM30,000 dan sebulan penjara di Mahkamah Ipoh. Dia merayu ke Mahkamah Tinggi. Bila dia merayu ke Mahkamah Tinggi, dia dapat pengurangan. Pengurangan dia apa? Dia tak perlu masuk penjara 1 bulan, tapi dia tetap kena denda RM10,000. Maknanya apa yang dipaparkan ni, karikatur badut Datuk Seri Najib ini adalah barang terlarang. Jadi bila saya koyakkan barang terlarang ini, macam mana dia orang dakwa saya pula seolah-olah saya telah merosakkan harta benda orang. Apa nilai value ni? Biasanya akta ni yang merosakkan harta benda ni ke atas, kalau kita mengkhianat orang, menghapuskan tanaman, kita curi lantai dia ataupun gelam tangan ke, adalah pakai akta ni, pakai apa ni, section ni. Tapi dia gunakan ni untuk saya rosak, saya koyak benda yang berunsur provokasi. Kalau saya tak koyakkan, mereka masih berdemonstrasi depan tu. Betul tak? Kalau saya tak koyakkan, orang yang tengok Datuk Najib dipelekir begitu akan naik angin. So saya kenalah mengambil tindakan untuk menyuraikan keadaan, meredakan keadaan. Nak buat macam mana ketika tu polis pun tak buat apa-apa, kan? Sepatutnya pegawai polis yang terlibat di situ, dia kena ambil tindakan menyuraikan keadaan. Jadi bila tak ada sebarang tindakan, saya kenalah rampas benda tu dan suruh budak tu balik. Kalau saya tak rampas, macam mana? Budak tu kena pukul teruk. Dan memang ada orang nak pukul pun. Nasib baik kita elakkan daripada dipukul. Last kali, budak yang berhimpun tanpa memberikan 10 hari notis kepada pihak polis, langsung tak diambil tindakan. Budak yang menghina Datuk Najib, mengata Datuk Najib penyamun, perompak, tak diambil tindakan. Kita yang menghentikan provokasi didakwa. Inilah law of the jungle zaman Pakatan Harapan. Jadi saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat yang ada hari ini, kenapa kita kena bertukus lumus memastikan supaya UMNO tidak menggadaikan kerusi kita kepada PPPM. Pilihan Raya 2014 yang lalu, kita telah memenangi dan kita telah bertanding di 122 kursi, tahun 2018. Bila kita bertanding tu, ketika itu image UMNO BN sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Kerana ada manusia macam Mahathir Mohamad, kerana ada manusia macam Muhyiddin Yassin, kerana ada manusia macam Rafizi Ramli, macam Lim Kisiang, Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim, yang menghina BN, menghina Datuk Seri Najib, menghina Datuk Seri Rosmah pada tahap yang sangat teruk, betul? Sehingga kan ramai orang termasuk kaki tangan awam pun membenci BN. Itu sebabnya tuan-tuan, daripada 122 kursi kita bertanding, Barisan Nasional hanya kita bertanding 222 BN memenangi 79 kursi. Barisan Nasional UMNO bertanding 122, kita memenangi 54 kursi. Maknanya kita punya peratus pun lebih kurang dalam 48% yang kita menang, dikala kita paling buruk image kita. Parti orang yang kata UMNO ni parti dah tunggang langgang, apa dia panggil? Dah berterabur, tunggang langgang nak masuk longkang ni kan. Berapa parti ni menang? Parti ni bertanding 55 kursi dan dia hanya menang 13 kursi. Lepas tu ahli parlimen Tanjung Piai meninggal dunia. Di kawasan Cina, di kawasan Melayu, kita letak calon Cina. Itu pun dia tak boleh lawan dengan calon kita. Maknanya kursi yang dia betul-betul menang tinggal 12. Tuan-tuan. Jadi, kenapa mereka ni beria
Selepas tengok 6 kali mereka dah tergolek kena langgar dengan Barisan Nasional ni. Kenapa mereka ni beria nak supaya mereka ni menyertai Muafakat Nasional? Ini kena faham. Kalau mereka nak masuk Muafakat Nasional secara ikhlas, saya boleh terima. Tapi di manakah keikhlasan Muhyiddin? Bila dia dah penjarakan Najib, besok baru dia mohon nak masuk Muafakat Nasional. Betul tak betul? Bila dah tak ada orang boleh menyaingi dia dalam Muafakat Nasional, barulah dia nak terima pelawaan untuk memasuki Muafakat Nasional. Pertama. Nombor 2, tuan-tuan, kalau kita bertanding, kita bagi kursi pada Muhyiddin, kita bagi kursi kepada PAS. Okey. Daripada 122 kursi, 122 kursi, PAS dulu menang 18 kursi. Boleh tak kita bertanding di tempat yang PAS menang? Pasti tidak. UMNO very gentleman. UMNO akan bagi semua kursi yang PAS menang, dan kursi di mana PAS kalah, BN pun kalah, kita akan tengok. Kalau undi PAS di situ lebih, kita akan bagi PAS kursi. Ini pasti. Okey? Maknanya PAS pasti akan dapat lebih daripada 18 kursi. Katalah di Johor 1 kursi pun PAS tak menang. Betul tak? Tapi UMNO ni sebagai sifat terbuka dia akan sumbang 1 kursi bagi Pakatan ni. Melaka pun sama juga, kita akan bagi Pakatan ni. Tutup, katalah 30 kursi kita bagi PAS. Maknanya daripada 122 kursi, 30 kursi kita bagi pada PAS, kita akan bertanding 92 kursi. Bila bertanding 92 kursi, kita ada peluang tak menang lebih daripada 54 kursi? InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi hari ini bersatu nak 60 kursi. Bersatu nak 60 kursi. Saya yakin UMNO tak akan bagi sampai 60. Tapi katalah UMNO suka tak suka terpaksa bagi 40. Terpaksa bagi 40. Berapa kursi yang tinggal untuk UMNO bertanding? Tinggal 52. Kalau UMNO bertanding 52 kursi, saya nak tanya dengan tuan-tuan, kalau UMNO bertanding 52 kursi, boleh tak UMNO dapat lebih ramai ahli parlimen daripada apa yang kita menang tahun 2018? Boleh? Memang tak lah. Betul lah. Dulu pun bertanding 122 dapat 54. Sekarang kalau bertanding 52 dapat berapa? Takkan ni pun tak boleh fikir. Dan kena faham kenapa saya tak nak bagi kursi ni kepada Bersatu. Bersatu ni siapa? Bersatu ni orang yang pernah mengkhianati UMNO. Kalau jin khianat ni sudah ada dalam badan dia, bila-bila masa dia boleh khianat. Betul tak? Mula-mula dia khianat Najib, dia tubuh Bersatu bersama Mahathir. Dia khianat Mahathir, dia tinggalkan Mahathir. Kena ingat ni. Dan siapa yang menyertai pengkhianat ni sekali? Sekarang ni orang daripada PKR. PKR ni dulu setia dia kepada Anwar Ibrahim. Semburit. Betul tak? Bila dia dah hilang kesetiaan pada Anwar Ibrahim, dia beralih kepada Tun Mahathir. Bila dia hilang kesetiaan pada Tun Mahathir, dia beralih kepada Muhyiddin. Kadang-kadang main Mahathir sekejap. Betul. Jadi apa jaminan hari ini dia dah bersama dengan Bersatu? Katalah election akan datang ni, the best case scenario, UMNO menang 52 kursi, Bersatu menang 40 kursi, dan PAS menang 30 kursi. Semua kursi yang kita bertanding kita menang. Saya nak tanya, siapa jadi PM? Siapa nak jadi PM? Agak-agak tuan-tuan, siapa akan diangkat jadi PM? Tok Mat. Bukan saya kata Tok Mat tak boleh jadi PM, tapi cuba kita fikir dengan otak yang waras. Dikala UMNO begitu lemah, UMNO masih lagi 39 kursi campur MCA 2 campur MIC 1, UMNO ada 42 kursi, BN ada 42 kursi. Kita tunduk dengan orang yang hanya menang
13 kursi, mati satu, tinggal 12. Yang 12 ni 5 tak bersama dia, tinggal 7 orang je ahli asal dia yang menyokong dia. Yang 7 orang ni boleh jadi Perdana Menteri. Kita UMNO ni timbalan Perdana Menteri pun dia tak bagi. Kalau dikala dia dalam keadaan begitu bangsa, hanya ada 7 kursi asal, hanya ada 7 kursi asal, dia boleh diktat nak jadi Perdana Menteri. Dan dia boleh kata UMNO tak layak jadi Perdana Menteri. Lepas ni korang bagi dia 40 kursi, dia menang. Cuba bayangkan 7 dengan 40 kursi, berapa kali ganda? Rasa-rasa pemimpin UMNO ketika tu boleh kata no way kalau mereka minta Perdana Menteri? Boleh? Tolong jawab. Time dia ada 7 orang, curi daripada PKR 9 orang, curi daripada UMNO 16 orang, dia boleh jadi Perdana Menteri. Kalau dia sendiri dah menang 40 kursi, tuan-tuan rasa dia boleh bagi laluan pada UMNO jadi Perdana Menteri bila UMNO ada 52 kursi? Itu sebab saya ada alasan kenapa saya menentang mereka. Dan kalau ketika itu kita tak benarkan mereka jadi Perdana Menteri, apa akan jadi? Apa akan jadi? Bukan. Kalau kita tak benarkan dia menjadi Perdana Menteri, dia akan balik bersama DAP. Bila mereka balik bersama DAP, saya nak beritahu katalah BN dengan semua sekali, kita ni semua sekali menang 122 kursi. 30 PAS, 52 UMNO, 40 PPBN. Best case scenario, semua menang. Semua menang. Yang lain semua PH, katakan yang lain semua belah PH. Tak tahulah, Sarawak ni dia bebas. Dia nak ke sini boleh, dia nak ke sana boleh, dia bebas. Tuan-tuan, maknanya kita ada berapa kursi? Kita ada 122, PH ada 100 kursi. Kalau ketika itu baru kita, bila kita minta nak jadi presiden ataupun Perdana Menteri, mereka tak mau bagi, mereka tak mau bagi. Ketika itu mereka tarik 40 orang ni pergi menyertai Pakatan Harapan. Berapa kursi yang mereka ada? Mereka ada 140 kursi. 140 kursi. Dia kuih sikit orang macam Hishamuddin. Tuan-tuan rasa Hishamuddin tak boleh bawa 8 orang? Hishamuddin tak boleh bawa 8 orang? Sudah pasti boleh. Sudah pasti boleh. Jadi kalau 8 orang pergi ke sana, mereka ada 2/3 di parlimen. Saya nak beritahu kepada Raja-Raja Melayu, dengan 2/3 di parlimen, mereka boleh buang Raja-Raja Melayu. Itu je. Jadi ada asas kenapa saya menentang. Bukan saya ni tak suka tengok Melayu bersatu, tapi Melayu yang nak bersatu ni Melayu, mestilah Melayu yang betul-betul nak jaga kepentingan Melayu. Bukan Melayu yang bila nak menghapuskan BN, dia bercumbu dengan DAP, dia cium mulut dengan DAP, dia hina orang Melayu, dia kutuk Melayu. Last kali bila tengok DAP dah bersama dengan Anwar Ibrahim, baru dia cari Melayu. Kalau kita orang Melayu ke, orang India ke, orang Cina, dalam Dewan ni macam-macam masyarakat ada, masih percaya dengan Mahathir dan kucu-kucu dia, termasuk dengan Muhyiddin boneka dia, saya rasa lebih baik kita gantung diri. Lebih baik gantung diri. Jadi itu saja mukadimah saya dalam mesyuarat hari ini. Lepas ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat kali pertama Laskar Cyber Malaysia, sebuah NGO yang kita tubuhkan untuk menyedarkan rakyat dalam isu-isu politik dan dalam masa yang sama sebagai satu medium pendidikan politik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.